Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Imam Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala dalam babnya babul mubtada'i wal khabari, ay hadza babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini ialah bab mubtada' dan khabar, ataupun iqra' babal mubtada'i wal khabar. Itu jadi maf'ulun bih bagi fi'il mahdhuf, ay iqra', bacalah oleh engkau akan bab mubtada' dan khabar. Kata dia, al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati. Al-mubtada'u mubtada', bermula mubtada' itu, huwa ialah dhamiru faslin, khabar al-ismu ialah isim. Sifat al-marfu'u yang dirafu'kan dia, yang dirafu'kan isim itu. Sifat kedua al-'ari, yang bebas ia isim. Ari-ari ta'alu'an, bebas, anil awamili, daripada amil-amil, tu jamak taksir, jar majrur. Jamak taksir bagi amilun, amilun, amilani, awamilu. Al-lafdhiyati ay al-mansubati ila al-lafdhi, yang dinisbahkan dia kan awamil itu kepada lafaz. Maknanya bukannya awamil maknawiyah. Kerana maknawiyah tu hanya tertakluk pada dua sahaja, iaitu at-tajarrudu minan nasibi wal jazimi dengan al-ibtida'. Jadi amil bagi mubtada' ialah ibtida'. Wal khabaru, dan bermula khabar. Bermula khabar itu ialah huwa, dhamiru faslin, ialah khabar. Al-ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Isim, sifat yang dirafu'kan dia ke isim. Sifat kedua, al-musnadu, yang disandarkan ilaihi, kepadanya, kepada isim tersebut. Mana mubtada' dipanggil musnad ilaih, khabar musnad. Sebab apa mubtada' tu musnad ilaih? Sebab mubtada' mesti isim. Dan isim dalam kitab matan mutamimah mestilah dia jadi musnad ilaih. Fi'il, fa'il tu musnad ilaih. Fi'il tu musnad saja. Nahwu qawlika ay wa mithalul mubtada'i wal khabari, dan bermula contoh mubtada' dan khabar itu, khabar nahwu qawlika ialah umpama kata engkau, qawli mudhafu ilaih ka mudhafu ilaih. Apa maqul qaul dia? Zaidun qa'imun. Bermula Zaid itu sifat pada khabar, berdiri ia Zaid. Itu memang mustatir. Berqa'in kembali kepada Zaidun. Wazaidani, itu contoh dipanggil apa? Contoh yang akan buat semua ni adalah contoh jumlah khabar mufrad belaka lah. Khabar mufrad belaka.
Cumanya dia mufrad, muthanna, jamak. Dia punya peseng dia tu jumlah khabar mufrad belaka. Cuma dia punya jumlah khabar mufrad tu dia ada yang mufrad, ada muthanna, ada jamak. Khabar mufrad maksudnya khabar dia itu mufrad lah, dia tidak jumlah. Khabar itu bukan berbentuk jumlah, tu maksud bukan mufrad. Kemudian khabar mufrad pula ada mufrad, muthanna, jamak. Jadi mufrad ni ada dua, ada macam-macam. Kita dah lepas dah taudihat jaliyah tu. Ada lebih kurang 4-5 jenis mufrad. Ni mufrad, khabar mufrad. Maksud khabar mufrad dia bukan jumlah. Khabar dia tu bukan jumlah. Lepas tu khabar mufrad pula ada mufrad, muthanna, jamak. Mufrad di situ mufrad yang bukan muthanna, bukan jamak. Waz-zaidari dan bermula dua zaid itu khabar. Qaimani, berdiri dua-duanya. Jadi qaimani khabar mufrad. Khabar dia bukan jumlah. Waz-zaiduna dan bermula zaiduna. Zaid itu khabar. Qaimuna, berdiri oleh mereka itu. Tu matan. Al-ma'na ay ma'na al-matni. Makna matanya al-mubtada'u bermula mubtada' itu mubtada' huwa dhamiru faslin ialah khabar. Al-ismu ialah isim. Jadi makna mubtada' bukannya fi'il. Maka dia jadi musnad ilaih lah. Al-marfu'u sifat. Yang dirafukkan dia ke isim itu. Bila kata isim marfu' maka dia nak keluarkan sesuatu yang bukan isim marfu'. Bukan isim dan bukan marfu'. Maka dia kata fala yakunu ay fala yakunul mubtada'u, maka tidak adalah ia mubtada' tu. Dhamir mustatir huwa isim yakun kembali kepada mubtada'. Khabar yakun fi'lan, bukan dia fi'il. Fi'il tidak boleh jadi mubtada'. Mesti fa'il, mesti isim. Wala harfan ay wala yakunul ismul marfu' ay wala yakunul mubtada'u harfan. Dan tidak adalah mubtada' itu juga haraf, bukan haraf. Wala mansuban ay wala yakunul mubtada'u mansuban, dan tidak adalah juga mubtada' itu mansub. Wala majruran ay wala yakunul mubtada'u majruran, dan tidak adalah juga mubtada' itu majrur. Tolak habis belakang lah. Majrur tu biharfi jarrin asliyin, dengan harah jar asli. Biharfi jar majrur jarrin mudhafu ilaih asliyin sifat. Sifat bagi harah. Harfu jarrin asliyin, kerana ada harah jar zaidah. Tengok nombor 1 bawah tu dia kata fihi, padanya, pada qaulihi majruran bi harfi jarrin asliyin tu. Pada kata musyarih kita majrur dengan harah jar asli tu, ihtirazun, untuk mengeluarkan, an harfil jarri zaidi, daripada harah jar zaid, awish syabihi bizaidi, ataupun yang menyerupai zaid tambahan, iaitu seperti rubba. Kama fi, seperti mana fi ay fi qaulika, pada kata engkau, bihasbika dirhamun. Bihasbika tu ba zaid, ba syibih zaidah tu. Ba zaidah tu. Zaid dia sebut bihasbika dirhamun. Cukup bagi engkau 1 dirham. Tu kalau terjemahlah. Wa rubba rajulin salihin laqituhu. Rubba boleh banyaklah, taqlil boleh, takfir boleh. Terjemah banyak lelaki boleh, sedikit lelaki pun boleh. Sedikit lelaki yang soleh, laqituhu, jumpa aku akan dia, akan lelaki yang soleh. Maka fakullum min hasbi wa rajulin mubtada'un. Tu. Dan bermula setiap satu daripada lafaz hasbi dan rajul itu mubtada'un, mubtada'. Ba pada bihasbika zaidah, rubba tu syibih zaidah. Dia haraja asli mesti dia memajrurkan isim selepasnya. Mesti dia ada makna. Mesti ada muta'allaq. Tu harajar asli. Kalau haraja zaidah hanya memajrurkan isim selepasnya dan dia tidak ada muta'allaq dan dia tidak ada makna. Kalau rubba pula dia ada makna, dia memajrurkan isim tetapi tidak ada muta'allaq. Tu syibih zaidah. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'i kullin min hasbi wa rajulin tu ialah dhammatun muqaddaratun. Biasalah dhammah yang muqaddar.
Sebab dia tidak dhammah secara zahir. Mana amil zuhuriha, menegahlah daripada zahirnya zahir dhammah itu, istighalul mahalli, bersibuk-sibuknya tempat tadi, tempat rubba dengan tempat hasbi dengan rajulin tu, bi harakati harfil jarri az-zaidi, dengan harakat haraf jar az-zaid iaitu al-ba, atau harfil jarri asyibhi az-zaidi, ataupun haraf jar kalau ikutkan harful jarri asyabihi bizaid lah kalau ikutkan. Asyabih bizaid seperti menatah tu. Tapi ikut dia lah. Atau harfil jarri. Sebab kita nak buat sifat. Harful jarri asyabihi bizaidi. Tu lebih orang panggil, lebih kena lah. Harful jarri, haraf jar. Sebab syabiha pun, kalau shibhu pun dia tak bentuk macam fa'ilun tu atau wazan fa'ilun, syabihun. Dia idhafah pada zaid tu. Kalau atas tu harful jarri zaid awish syabihi bizaid, syabihi atau pada zaid, sifat berjar. Iaitu rubba, lafaz rubba tu. Okey, rubba tu ada makna sama ada taqlil ataupun takthir. Dan dia memajrukan isim tetapi tidak ada muta'allaq. Kalau ba tu tak ada muta'allaq, tak ada makna. Cuma kalau dalam Quran dia panggil harfus silah. Dia tak panggil harfun zaidah lah. Harfuz zaid ataupun apa tadi? Harful jarri zaid. Dia tak panggil begitu. Tu. Harful jarri az-zaidu. Haraf jar yang tambah. Haraf jar az-zaidu sifat haraf, awish syabihu sifat bagi haraf tu. Itu ataf pada zaid. Okey. Kemudian dia kata mana tadi? Al-ari, yang bebas ia ising tu. Ai al-khali, bebaslah. Al-ari asalnya telanjang. Asalnya bogel, kosong. Ini tafsir pula. Ai al-khali, bebas, kosong juga, lebih kurang. Anil awamil lafziyati, daripada amil-amil sifat al-lafziyati, ay al-mansubati ila al-lafzi, yang dinisbahkan amil-amil itu kepada lafaz. Al-asliyati, ay al-mansubati ila al-asli, yang dinisbahkan amil itu kepada asal. Maka dia ihtirazat, dia buatlah satu pengecualian pula untuk mengeluarkan apa yang disebut tadi. Fala yakunu amiluhu lafziyan abadan, maka tidak adalah amilnya, amil mubtada tu. Amilu mubtada, amilu isim yakun, huwa dhafu ilaih, lafziyan khabar yakun, abadan zaraf zaman, selama-lamanya. Makna selama-lamanya mubtada ni amil dia adalah ibtida, maknawi. Bal ma'nawiyan, ay bal yakunu amilul mubtada'i ma'nawiyan, bal idrab intiqali. Bahkan adalah amil mubtada itu adalah maknawi. Apa maknawi? Al-istinaful bayani, wahwa, dan bermula dia maknawi itu mubtada khabar. Al-ibtida'u, permulaan, dia berada di permulaan. Alladhi, sifat ibtida' yang mana? Huwa, bermula dia alladhi, a'id dia al-ihtimamu bisyai'i. Alladhi huwa al-ihtimamu bisyai'i. Ihtamma yahtamu ihtimaman. Penting lah. Dia panggil umdah. Bisyai'i, pada sesuatu. Al-ihtimamu bisyai'i. Dia tu adalah al-ibtida'. Amil maknawi tu ibtida' tu. Satu lagi amil maknawi at-tajarrudu minan nasibi wal jazimi. Tu pada fi'il mudhari' biasanya. Fi'il mudhari', i'rab fi'il mudhari'. Marfu'un wa alamatu raf'i marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi ila akhirih. Wa ja'alahu awwalan li thanin, bihaitsu yakunu tsani khabaran 'anil awwal. Wa ja'alahu awwalan li thanin, bihaitsu yakunu tsani khabaran 'anil awwal.
Dan menjadikanlah ia musannif huwa akan ia maf'ulun bih akan mubtada itu awalan ay fil awwali pada awal dibahaskan mubtada tu lithanin bagi yang kedua iaitu khabar bihaitsu dengan sekira-kira yakunu tsani adalah tsani yang kedua iaitu khabar tu khabaran anil awwali ialah khabar daripada yang pertama daripada pertama mubtada. Jadi dia mulakan babul mubtada'i wal khabar. Cuma khabar ni amil dia khilaf. Ada yang kata ibtida', ada yang kata mubtada'. Ada yang kata ibtida' juga sama macam mubtada'. Amil dia maknawi. Tapi pandangan mu'tamadnya ialah amil dia adalah mubtada'. Kerana ada mubtada' lah ada khabar. Wal khabaru dan bermula khabar itu huwa ialah dhamiru faslin alismu ialah isim. Sifat al-marfu'u yang dirofokkan dia kan isim tu. Lagi pula sifat kedua al-musnadu yang disandarkan dia kat isim tu ilaihi ai ilal mubtada'i. Ataupun kita nak kembali kepada asal ilaihi ai ila al-ismil marfu' al-'ari 'anil awamil lafziyah. Tu panjang sikit. Dia pun ringkas saja dia tafsir dhamir ai ilal mubtada'i kepada mubtada'. Maka mubtada' dipanggil musnad ilaihi. Ai ditafsir lagi. Ilal mubtada' ni ai al-mahmuli 'alaihi. Al-mahmul alaih tu istilah kalau istilah mantik maudhu' mahmul tu mubtada' mahmul tu khabar maudhu' tu mubtada' dan nama lainnya al-mahmul alaih nama lain bagi apa? Nama bagi mubtada' maudhu' ada mahmul alaih ada musnad ilaih pula mubtada' macam-macam bihaitsu yakunu tsani khabaran 'anil awwal dengan sekira-kira adalah yang pertama itu yang kedua itu mana yang kedua iaitu khabar lah khabaran menjadi khabar yakun 'anil awwali daripada yang pertama itu mubtada wallazi amila fihi ar-raf'a huwa al-mubtada'u waw istinah allazi ataupun kita allazi tu sifat bagi mubtada mahzuf ai al-amru allazi bermula perkara yang amila amala fihi padanya pada allazi tu allazi kena pada khabar bukan sekejap wallazi amila fihi raf'u amila tu dia punya silah allazi Ar-raf'a tu maf'ulun bih. Baca dalam Syekh Khalid tu. Wallazi amila fihi ar-raf'a huwa al-mubtada'u. Saya yakun asani. Betul dah. Wal amru alladhi amila dhamir mustatih huwa kembali pada alladhi fihi ay fil khabar ar-raf'a maf'ulun bih huwa ialah dhamiru faslin al-mubtada'u khabar ialah mubtada' perkara yang beramal ia perkara itu padanya beramal ni makna untuk merofakkan dia lah dia panggil rafi' ni amilur raf'i amil rafa' kalau nasibun dia panggil amil nasa' tu kalau jarun amil jar. Okey, perkara yang mengamalkan padanya pada allazi itu padanya pada khabar tu ar-raf'a akan rafa' huwa ialah al-mubtada'u mubtada'. Jadi yang merofakkan yang menjadikan yang menyebabkan rafa'nya pada khabar tu ialah mubtada'. Fayakunu amiluhu amilul khabari maka adalah amil khabar itu khabar yakun lafziyan ay mansubun ila lafzi dinisbahkan kepada lafaz. Tu khilaf ni pendapat mu'tamad ni. Wa min ta'rifil mubtada'i wal khabari ta'lamu anna hukma kullin ay kulli wahidin minhuma ar-raf'u dan daripada pendefinisian min ta'rifi jar majrur al-mubtada'i mudhafu ilaih wal khabari ataf al-mubtada'i. Daripada pendefinisian mubtada' dan khabar itu ta'lamu min ta'alluq pada ta'lamu pada min muta'alliq muqaddam ta'lamu muta'allaq muakhar.
Ta'lamu anna, mengetahuilah oleh engkau, anna hukma kullin ay hukma kulli wahidin minhuma minal mubtada'i wal khabar ar-raf'u. Khabar anna. Hukma isim anna. Kullin mudhafu ilaih, minhuma jar majrur. Dua-dua tu marfu' belaka, bukan mansub. Wa raf'uhuma, dan bermula rafu' kedua-duanya nya mubtada' khabar. Raf'u mubtada', huma mudhafu ilaih, waw istinaf, imma zahirun khabar. Imma zahirun, sama ada zahir ia. Zahir makna apa tu? Zahir tu makna jelas lah. Dia tidak muqaddarah. Tu makna zahir. Kalau Syekh Khalid dia guna lafaz tahqiqan. Tahqiqan lawan muqaddarat. Syarah kita ni guna lafaz zahir lawan bagi muqaddar. Nahwu ay wa mithalu raf'ihima zahiran. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau Muhammadun hadirun. Muhammadun bermula Muhammad itu khabar, hadirun ada ia, hadir ia Muhammad, seorang yang hadir. Wa imma muqaddarun, dan ada sama ada muqaddarun, ditakdirkan dia. Apa ditakdir muqaddar tu? Muqaddar dari sudut dia punya bagi rafa' tu, yang asalnya dhammah. Lita'adzuri, kerana uzur, ay ta'adzuril harakah. Tu nombor dua. Wa mithalul muqaddari lithiqali. Oh, dia tak bagi contoh. Okay, dulu tu. Nahwu ay wa mithalu raf'ihima. Wa mithalu raf'ihima muqaddaran, atau wa mithalu kauni raf'ihima muqaddaran lita'adzuri. Nahwu qaulika, umpama kata engkau Musa yakhsha. Bermula Musa itu takut ia Musa. Yakhsha khasyah, takut dengan sebab ilmu. Nombor dua dia kata wa mithalul muqaddari lithiqali. Bermula contoh yang ditakdirkan itu sebab berat. Ayalah al-qadhi huwa ad-da'i. Bermula qadhi itulah ad-da'i. Ad-da'i boleh terjemah belaka macam-macam. Ad-da'i orang yang berdakwah boleh, orang yang berdoa boleh belaka. Syahid pada al-qadhi dengan ad-da'i. Jadi dia punya i'rabnya, kalau al-qadhi mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i mana'a min dhuhuriha athiqal. Sama juga dengan ad-da'i. Wa mithalul muqaddari lil munasabati, dan bermula contoh muqaddar kerana munasabah pula, munasabah harakat. Kitabi sadiqi. Kitabi mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ba'i منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. صديقي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على القاف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ياء بلا ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. begitu. Okey, kemudian dia kata nombor 3 pula. Al-khabaru fi hadzal mithali, bermula khabar pada contoh ini, iaitu tulis Musa yakhsha tu. Dia guna jumlah fi'liyah. Ini khabar jumlah fi'liyah. Khabar itu jumlah fi'liyah. Jumlah tu yakhsha ialah jumlah yakhsha minal fi'li wal fa'ilil mustatiri, daripada fi'il dan fa'il yang mustatir. Fi'il mustatir sebahagian daripada fi'il muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil ada mustatir, ada bariz. Fayakhsha, maka bermula lafaz yakhsha itu marfu'atun, dirafa'kan dia bi dhammatin muqaddaratin, dhammah muqaddarah, li tajarrudiha. Itu dia punya amil dia. Li tajarrudi yakhsha itu minan nasibi wal jazimi, daripada amil nasab dan amil jazam. Ai li tajarrudiha, ai li tajarrudi jumlati yakhsha. Jadi muannas lah dia punya aid dhamir tu. Habis. Mudah kita ni. Wal khabaru la budda an yakuna mutabiqan lil mubtada'i. Wal khabaru, dan bermula khabar mubtada'. La budda, jumlah tu khabar, al khabaru. La budda an yakuna, tak dapat tidak bahawa adalah ia khabar tu. Khabar yakun mutabiqan, muafakat ia, sama ia, lil mubtada'i, bagi mubtada'. Lil mubtada'i lam zaidah, mubtada'i maf'ulun bih mutabiqan, tabaqa yutabiqu mutabaqah, mutabiqan.
Bersepakatlah ia khabar akan mubtada. Tu. Dari sudut apa? Dari sudut mufrad mutsanna jamak. Fi ai tu. Fi kat mana yang kata kena mutabiq itu? 3 benda. Fi al-ifradi wat tazkiri. Pada dari sudut mufradnya, ketunggalannya sesuatu isim tu, wat tazkiri dan mudzakkar. Nahwu ay wa mithalu. Wa mithalu kaunil khabari mutabiqan lil mubtada'i fil ifradi wat tazkiri khabar. Nahwu qaulika. Umpama kata engkau Mahmudun qaimun. Bermula Mahmud itu seorang yang berdiri. Tu ifrad wa tazkir. Awil ifradi ataf ifradi ataupun mufrad wa ta'nithi dan ta'nith. Perempuanlah. Nahwu ay wa mithalu kaunihi mutabiqan lil mubtada'i fil ifradi wa ta'nithi. Nahwu ay nahwu qaulika Hindun qaimatun. Bermula Hindun itu ialah seorang yang berdiri. Jadi mestilah dia qaimatun. Tak boleh kata qaimun, tak boleh. Salah. Dia mesti sama muafakat. Awit tathniyati ataf ifrad dan juga tathniyah ay muthanna min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul. Nahwu ay wa mithalu kaunil khabari mutabiqan lil mubtada'i fil muthanna ataupun fit tathniyah nahwu qaulika. Ialah umpama kata engkau al-amirani hadirani. Dua orang pemimpin itu hadir kedua-duanya. Wal hindani qaimatani. Dan bermula dua hindun itu berdiri kedua-duanya. Mestilah khabar mufrad dia pun adalah muthanna juga. Tu awil jam'u. Sama jugalah kalau kita buat fi'il dia. Fi'il khabar dia khabar jumlah fi'liyah. Sama juga, kena sama. Contoh Mahmudun qama. Al-amirani yaqumani. Kena begitu lah. Al-muslimuna yaqumuna. Kena begitu. Beza kalau fi'il duduk depan. Fi'il duduk depan, fa'il tu sama ada mufrad, sama ada muthanna, sama ada jamak, maka dia tetap fi'il ghaib. Yaqumu al-muslimu, yaqumu al-muslimani, yaqumu al-muslimuna. Taqumu al-muslimatu, taqumu al-muslimatani, taqumu al-muslimatu. Tu lain pula. Tu dalam bab fa'il. Ini dalam bab mubtada khabar. Kemudian awil jam'i ataf ifrad dan juga ataupun jamak. Jamak ni bila dia kata apa? Dia kata itu kaedah dalam Syekh Khalid, idza utliqa at-tathniyati ma'al jamri. Idza utliqa al-jam'u ma'at tathniyati fal muradu bihi jam'ul mudzakkar as-salim. Nahwu ay wa mithalu kaunil mubtada'i mithlu nahwu khabar mubtada mahdhuf ay wa mithalu kauni al-khabari mutabiqan lil mubtada'i fil jam'i nahwu qaulika. Ialah umpama kata engkau al-muslimuna sajiduna. Bermula sekalian orang yang Islam itu khabar, sujud mereka itu. Wal hindatu dan bermula hindu-hindu itu qaimatun. Ialah berdiri mereka itu. Ialah mereka yang berdiri itu. Wallahu a'lam. Habis dah. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wal mubtada'u qismani. Bermula mubtada' itu khabar qismani aizu qismaini. Mempunyai dua bahagian. Badal zahirin boleh, zahirun boleh. Kalau zahirun khabar mubtada' mahzuf. Zahirin samalah zahirun. Badal pun zahirun juga. Qisman itu pada khabar. Zahirun. Kalau zahiran boleh juga atas maf'ul bih li fi'il mahdhuf walaupun tidak ada alif atas lughah Rabi'ah dalam kitab Hasyiah Ashmawi yang kita sudah khatam. Wa mudmarun ataf pada zahirun dan mudmar isim dhamir. Dua je lah. Lepas tu dia pun urai secara detail pula ikut tertib al-lafu wan nashru al-murattab. Fadzahiru maka bermula isim zahir itu khabar ma taqaddama dhikruhu. Dia tak sebut. Ialah barang yang silah. Taqaddama yang telah terdahululah fa'il. Dhikruhu dhikru ma tu aid dia. Oleh sebutnya barang.
Sebutnya zikruhu idhafah masdar kepada fa'il, kepada maf'ul. Menyebut akan dia akan barang. Iaitu apa dia? Dia ulang lagi. Zahir itu ialah apa dia? Iaitu tidak perlu kepada qarinah khitab, qarinah takallum dan ghaibah. Wal mudmaru, dan bermula mudmar itu pula khabar 12, 12. Wahia, dan bermula dia 12 tu. Ana, aku, wa nahnu, kami. Wa anta, kamu seorang lelaki. Wa anti, kamu seorang perempuan. Antuma, wa antuma, kamu dua orang, sama lelaki atau perempuan. Wa antum, kamu semua lelaki. Wa antunna, kamu semua perempuan. Wa huwa, dia lelaki. Wa hiya, dia perempuan. Wa huma, kamu berdua. Wa hum, kamu semua. Bukan kamu, mereka semua. Wa hunna, mereka semua perempuan. Habis. Nahu qawlika ay wa mithalul mutmari, bermula contoh. Mutmar itu khabar. Nahu qawlika, umpama kata engkau. Ana qaimun, bermula aku seorang yang berdiri. Ana tu dhamirun munfasilun. Dhamirun munfasilun barizun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Qaimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa nahnu qaimuna, dan bermula kami itu berdiri. Mereka berdiri ialah mereka yang berdiri. Qaimuna. Nahnu dhamirun muttasilun dhamirun munfasilun barizun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Qaimuna khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'ul muannath jam'ul mudzakkar as-salim. Wa ma ashbaha dhalika. Dia tak bagilah contoh semua, dia bagi sebahagiannya. Tu pun dhamir mutakallim. Wa ma, dan barang yang ashbaha, yang menyerupailah ia barang, zalika ay zalikal mazkur min nahwi qawlika tu. Tu habis. Al-ma'na ay ma'na al-matni. Makna matanya, al-mubtada'u yanqasimu ila qismaini. Bermula mubtada' itu khabar terbahagi ia mubtada', ta'alu ila kepada yanqasimu, kepada dua bahagian. Apa tu? Badal. Zahirin, isim zahir. Ataf. Wa mutmarin, isim mutmar. Ataupun isim dhamir. Wa sabaqa ta'rifu zahiri wal mutmari. Syarih pun tidak ulang kerana dah faham. Kalau mutmar itu mesti ada qarinah, takallum, ataupun khitab, ataupun ghaibah. Dan telah terdahululah fa'il oleh pendefinisi isim zahir dan isim mutmar. Ta'rifu fa'il sabaqa al-zahiri mudhafu ilaih wal mutmari ataf pada al-zahir. Fal mubtada'u zahiru, maka bermula mubtada' yang zahir itu nahwu khabar. Ai nahwu qaulika, umpama kata engkau Muhammadun hadirun. Zahir lah. Muhammad zahir, isim yang zahir. Tu. Wal mudmaru 12 naw'an, dan bermula isim dhamir itu khabar 12 tamis naw'an, 12 peseng, iaitu ana lil mutakallimi wahdah, ai itu ana tu badal bagi 12. Ana satu, lil mutakallimi ai hala kauni ana thabitan lil mutakallimi wahdah. Wahdah tu hal bagi mutakallim, ai munfaridan, semata-mata aku seorang. Satu lagi ialah betul lah. Wa nahnu ataf ana, dan nahnu lil mutakallimi ay hala kauni nahnu sabitan lil mutakallimi al mu'azzimi nafsahu, nafsal mutakallim, iaitu mutakallim orang yang bercakap, sifat al mu'azzimi yang membesarkan ia mutakallim akan maf'ul bih nafsahu, nafsal mutakallim, dirinya sendiri. Dia seorang saja tapi sebut nahnu kerana untuk membesarkan diri sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan, kami merujuk pada Allah seorang. Au ma'a ghairihi, ataupun berserta selainnya, selain mutakallim. Habis. Wa anta, dan anta ataf kepada ana. Bi fathit ta'i ay hala kauni anta maqru'an, hal keadaan anta itu dibacakan dia bi fathit ta'i, dengan difathahkan ta, anta. Lil mukhatabi ay wa dhalika anta sabitun lil mukhatabi, boleh juga.
Dan bermula demikian anta itu sabit ia bagi mukhatab, orang yang diajak bicara, al-mudzakkari, lagi pula lelaki. Wa anti dan anti, ataf bagi pada ana. Bikasriha ay hala kauni anti maqru'an. Hal keadaan anti itu dibacakan dia bikasriha, bikasri ta'i, dengan kasrah ta. Lil mukhatabati, tu ay hala kauni anti pun boleh juga. Sabitan lil mukhatabati ataupun jumlah mubtada mahzuf, mubtada khabar, ay wa dzalika anti sabitun lil mukhatabatil muannatsati. Bermula demikian anti itu sabit ia untuk mukhatabah, orang yang diajak bicara, lagi pula al muannatsati, yang perempuan. Wa antuma ataf ana, dan antuma lil mutsanna ay hala kauni antuma sabitan lil mutsanna al mukhatabi. Sabit ia bagi mutsanna yang mukhatab sifat, iaitu dua orang, sama ada mukhatab perempuan ataupun lelaki tu, atau dia kata mutlaqan ay mudzakkaran atau muannatsan. Ay sawaun kana mudzakkaran atau muannatsan, sama ada adalah antuma itu mudzakkar ataupun muannats, ataf kepada mudzakkar. Wa antum ataf kepada ana, dan antum kalian. Li jam'i dzukuri ay hala kauni antum sabitan, sabit ia li jam'i dzukuril mukhatabina, untuk jamak lelaki sifat yang diajak bicara mereka itu az-dzukur. Wa antunna ataf kepada ana, dan antunna kalian semua perempuan. Li jam'i ay hala kauni antunna, hal keadaan antunna itu sabitan sabit ia li jam'il inathil mukhatabati, untuk jamak perempuan-perempuan yang diajak bicara mereka itu inath. Wa huwa, dan bermula dia dah. Wa huwa dan huwa atah kepada ana. Lil mufradi ay hala kauni huwa, hal keadaan huwa itu sabitan sabit ia lil mufradil ghaibi, bagi mufrad yang ghaib. Ia mufrad, sifat bagi mufrad. Wahia, dan hiya ataf kepada ana. Lil mufradati ay hala kauni hiya, hal keadaan hiya itu sabitan sabit ia lil mufradatil ghaibati, bagi mufrad perempuan yang al-ghaibati, yang ghaib, yang tidak berada ketika mana berlakunya sesi takallum atau bercakap. Wahuma ataf ana, dan bermula huma itu lil mutsanna al-ghaibi, untuk mutsanna yang ghaib. Lil mutsanna jar majrur, al-ghaibi mudhafu ilaih, mudhafu ilaih pula sifat mutsanna yang ghaib. Sama ada mutsanna tu mutlaqan ay mudzakkaran atau muannatsan, ay sawaun kana huma tu sama ada adalah ataupun al-mutsanna al-ghaib itu mudzakkaran atau muannatsan, sama ada mudzakkar ataupun muannats. Wa hum ataf kepada ana, dan hum li jam'i ay hala kaunihum, hal keadaan hum itu sabitan sabit ia li jam'i dzukuril ghaibina, untuk jamak lelaki-lelaki yang ghaib, mereka itu lelaki-lelaki. Wa hunna, dan hunna ataf kepada ana, dan hunna li jam'i ay hala kaunihunna, hal keadaan hunna itu sabitan sabit ia li jam'il inathi, untuk jamak perempuan-perempuan sifat inath al-ghaibati, yang ghaib semuanya, semua perempuan. Habis. Qala taqulu 'inda ja'li hadhihi ad-dhama'iri mubtada'atin. Mubtada'atin. Taqulu, berkatalah oleh engkau, inda ketika mana, ja'li hadhihi ad-dhama'iri. Ja'li hadhihi idhafat masdar kepada maf'ul utama, mubtada'atin maf'ul tu, i'rab maf'ul bih. Taqulu, berkatalah oleh engkau, inda ja'li hadhihi ad-dhama'iri mubtada'atin, ketika mana menjadikan akan dhamir-dhamir ini sebagai mubtada'. Wa isnadil khabari atau mubtada'at, dan menjadikan dhamir-dhamir ini menjadi isnad kepada khabar. Wa isnadil akhbari ilaiha ay ila mubtada'at, dan menyandarkan khabar-khabar tersebut kepada mubtada'at, kepada mubtada'. Mu kata gini. Taqulu, berkata oleh engkau, apa yang berkata tu, ana qa'im tu maqul qaul dia.
ketika mana menjadikan dhamir-dhamir ini sebagai mubtada. Dhamir apa? Dhamir mufassir itulah sebagai mubtada. Kemudian disandarkan khabar kepada mubtada tu. Mu kata gini, ana qaimun. Bermula aku itu seorang yang berdiri, seorang yang berdiri. Wa nahnu, dan bermula kami itu qaimuna, berdiri, mereka yang berdiri. Banyak orang yang berdiri. Wa anta qaimun, dan bermula engkau itu seorang yang berdiri. Wa anti qaimatun, dan bermula engkau seorang perempuan itu qaimatun, seorang yang berdiri. Wa antuma qaimani au qaimatani, bermula engkau berdua itu ialah dua orang yang berdiri atau dua orang perempuan yang berdiri. Wa antum qaimuna, dan bermula kalian itu ialah ramai orang yang berdiri. Wa antunna qaimatun, dan bermula kalian itu yang perempuan adalah ramai orang yang berdiri. Wa huwa, dan bermula dia seorang itu qaimun, seorang yang berdiri. Wa hiya, dan bermula dia seorang perempuan itu qaimatun, seorang yang berdiri. Wa huma, dan bermula kedua-dua orang itu qaimani, berdiri oleh dua-dua lelaki itu, au qaimatani, ataupun berdiri dua-dua orang perempuan itu. Wa hum qaimuna, dan bermula mereka itu adalah ramai orang yang berdiri. Wa hunna, dan bermula mereka itu perempuan qaimatun, ialah mereka yang ramai orang berdiri. Tu. Dia ulang balik hak mata saja. Jelas sikit je. Habis. Faidatun. Ai hadhihi faidatun. Bermula ini satu faedah. As-sahihu. Hak ni nak bincang. Bila dia dhamir mufassir tu, dia nak i'rab mana tu? I'rab contoh antuma tu i'rab alif pada antuma ke atau ta atau khilaf. Tu dah disebut dah dalam ta'liq rasanya ataupun kat Syekh Khalid. Diulang sini pula. As-sahihu ay al-qawlus sahihu. Bermula pendapat yang sahihnya anna dhamir jumlah tu khabar. Ad-dhamir isim anna. Fi anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna huwa antu khabar anna. Bahwasanya dhamir pada anta wa anti dan anti wa antuma dan antuma wa antum dan antum wa antuna dan antuna huwa dhamiru faslin, ialah khabar ialah an wahdaha ay hala kauni an munfaridan. Hal keadaan an tu sendirian, mana an tu saja. Hak ni tak hak ni apa? Bukan. Ya. Hak tu pada fi'il dulu tu. Itu dulu yang kita bahas tu pada fi'il. Bukan macam ni. Itu dulu pada fi'il tu. Contoh apa nama tu? Darabtu. Darabtuma tu. Darabtunna. Okey, darabtu ke darabtunna tu? Dia punya fa'il dia apa? Fa'il dia tu. Lepas tu darabtuma bukan alih lah, bukan alih. Atas pendapat yang sah. Sini dari sudut nak i'rab dhamir mufassir tu sendiri. Gitu. Dhamir mufassir tu sendiri. Lain. Wal lawahiqu laha hurufun tadullu 'ala al-ma'na. Okey, jadi yang sepatutnya yang kena i'rab apa yang dhamir itu apa dia? Yang dhamir itu adalah an tu. Dia kata pendapat yang sahihnya dhamir itu ialah an tu saja. An tu ya. An. Nak bezanya kalau engkau seorang ta tambah ta. Engkau seorang perempuan kau seorang perempuan anti. Kalau dua orang antuma, kalau banyak orang lelaki antum. Beza hak belakang. Tapi yang sebenar-benar dhamir itu an saja. Wallawahiqu laha, dah yang kait dengan an selepas tu wallawahiqu wa istinah, dan bermula yang berkait, banyak benda yang berkait laha baginya, bagi an tu ialah hurufun khabar, ialah huruf tadullu yang menunjuk sifat, yang menunjuklah ia huruf alal makna jar majrur, atas makna sifat al-maqsudi yang dimaksudkan min tadhkirin, bayan bagi al-makna al-maqsud, daripada mudzakarnya au ta'nitsin ataupun perempuannya, au tathniyatin ataupun musannanya, au jam'in ataupun jamak, au mufradin satu lagi ataupun mufrad tu ya. Tu Jadi yang sebenar-benar i'rab an tu untuk anta, anti, antuma, antuna, antu ialah an. Cuma ada pendapat yang kata boleh juga i'rab dari sudut boleh juga i'rab dhamir tu dari sudut ta belakang tu, ta dengan ti. Ta ti antuma, antum tum. Cuma i'rab untuk dhamir mufassir ni, untuk dhamir mufassir atas pendapat yang sahihnya adalah an saja.
hak huruf belakang tu, itu dia panggil apa nama tu? Dia panggil sebagai apa nama? Untuk menunjukkan muzakkar, muannats, musanna dan jamak saja. Oh, tak ada. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wal khabaru qismani. Bermula khabar itu dua pasang, dua bahagian. Mufradun mubadal. Mufradun wa ghairu mufradin. Mufrad ataupun bukan mufrad. Khabar mufrad atau khabar bukan mufrad. Khabar bukan mufrad, khabar jumlah lah. Sama ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibhu jumlah. Fal mufradu, maka bermula mufrad itu mubtada, khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, Zaidun qaimun. Bermula Zaid itu ialah seorang yang berdiri. Tu. Nombor satu dia kata, fi ba'di nusakhil matni. Pada sebahagian nuskah matan, ziyadah. Dia kata, fi ba'di nusakhil matni. Pada sebahagian nuskah matan, ziyadatun. Ada tambahan, ba'da Zaidun qaimun. Selepas daripada lafaz Zaidun qaimun. Ada tambahan, iaitu, waz-zaidani qaimani. Bermula dua orang Zaid itu berdiri dua-duanya. Waz-zaiduna qaimuna. Bermula banyak orang Zaid itu berdiri semuanya. Intah. Ada nuskah begitu. Walaupun begitu sekalipun, wal khabaru fi hadhihi al-amthilati thalathati mufradun. Bermula khabar pada tiga-tiga contoh ini mufrad belaka. Sebab dia bukan, khabarnya itu bukan jumlah. Li'annahu laysa jumlatan, kerana bahawasanya bukanlah tiga-tiga tu ataupun bukanlah khabar tersebut jumlatan, bukan jumlah. Wala shibhal jumlah. Bukannya juga shibih jumlah. Ya ada dharaf, madhruf ataupun jar majrur. Bukan. Okey. Kemudian wa ghairul mufradi, ataf kepada kata bukan, mau istinaf. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Asya'a mudhafu ilaih, mamnu' min as-sarf, alif mamdudah. Arba'atu khabar wa huwa mudhaf. Ghairu mubtada, al-mufradi mudhafu ilaih. Dan bukan mufrad pula terbahagi berempat. Pertama, badal. Al-jar wal majrur. Jar dan majrur. Amil jar dan ma'mul yang kena jar. Fil fasli, fil madrasah, ilal madrasah. Wal-zarfu dan zaraf atau pada jar. Ba'da al-isya, qabla dhalik. Wal-fi'lu ma'a fa'ilihi, ataf. Dan fi'il beserta fa'ilnya, fa'il bagi fi'il. Ataf lagi, wal mubtada'u ma'a khabarihi, ma'a khabaril mubtada'. Dan mubtada' serta khabarnya, khabar bagi mubtada'. Nahwu ay wa mithalu. Wa mithalul khabari. Bermula contoh khabar ghairil mufrad, yang bukan mufrad itu, nahwu qaulika, seperti keumpama kata engkau, Zaidun fid dari. Ay Zaidun mawjudun fid dari. Jadi kalau khabar untuk syibih jumlah pun khilah juga ni. Khabar dia mana satu? Khabar dia mahzuf ke? Ataupun fiddari itu khabar dia, ataupun mawjudun fiddari itu semua khabar dia. Khilaf tiga pendapat. Khilaf tiga pendapat dalam Hasyiah Asmawi dalam parah. Sama ada mawjudun, khabar yang mahzuf tu khabar sahaja, fiddar bukan khabar, atau fiddari ni khabar, ataupun mawjudun fiddari itu khabar. Tiga pendapat. Pandangan yang mu'tamad, Zaidun mawjudun. Mawjudun sahaja yang khabar. Fiddari bukan khabar. Fiddari hanya muta'alliq kepada khabar yang mahzuf. Tu. Fiddari jar majrur, di dalam rumah. Wa Zaidun, dan bermula Zaid itu indaka. Ay wa Zaidun mawjudun indaka. Zaid itu berada di sisi engkau. Itu contoh zaraf. Wa Zaidun qama abuhu. Bermula Zaid itu ialah telah berdirilah oleh bapaknya Zaid. Jadi qama fa'il, abu fa'il, hu mudhaf ilaih. Jumlah qama abuhu khabar Zaidun. Gitu. Ini khabar jumlah fi'liyah. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ini contoh jumlah ismiyah. Bermula Zaid itu
Bermula hambanya, hamba Zaid perempuan tu zahibatun, pergi ia. Jariyatu mubtada kedua. Hu mudhafu ilaih. Zahibatun khabar bagi mubtada kedua. Jumlah jariyatuhu zahibatun khabar kepada Zaidun. Al-ma'na. Ay ma'na al-matni. Makna matanya. Al-khabaru bermula khabar itu. Khabar. Yang qasimu terbahagi ia khabar. Aidan ay kama. Yang qasimu al-mubtada ila qismain. Seperti mana terbahagi yang mubtada kepada dua. Ila qismaini kepada dua bahagian. Hak ni pun terbahagi kepada dua bahagian. Al-awwalu sifat bagi mubtada mahdzuf ay al-qismul awwalu. Bermula bahagian yang pertamanya ialah khabar. Khabaru mufradin ialah khabar mufrad. Khabarun mufradun. Khabar yang mufrad. Sifat bagi khabarun. Tu. Khabar yang mufrad. Nahwu ay wa mithalu khabarin mufradin nahwu qaulika. Bermula contoh khabar mufrad itu ialah umpama kata engkau qaimun. Ni maqul qaul dia. Qaimun tu min ay. Qaimun tu nak pada lafaz. Nak pada lafaz. Bukan nak pada makna. Jadi min ta'alluq satu mazuf hal bagi qaim. Ai hal kauni lafzi qaim, hal keadaan lafaz qaim itu ma'khuzan diambilkan dia min mahmud ay min qaulika daripada kata engkau mahmudun qaimun. Bermula mahmud itu seorang yang berdiri. Habis. Jadi qaimun tu jumlah mufrad khabar mufrad. Sebab apa khabar mufrad? Sebab qaimun tu bukan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, bukan syibhul jumlah. Wal muradu bil mufradi, dan bermula perkara yang dikehendaki bil mufradi jar majrur dengan mufrad di sini huna. Dikata di sini sebab mufrad ada banyak. Ialah khabar ma barang laisa yang bukanlah ia barang jumlatan bukannya jumlah. Jumlatan khabar laisa. Wala shibhan bil jumlati ataf jumlatan, dan bukan juga syabih bil jumlah dengan jumlah. Syabih bil jumlah kena pada dharaf dan jar majrur. Karena dharaf dan jar majrur akan muta'alliq dengan sama ada isim atau fi'il. Tu syibhul jumlah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Syibih dia menyerupai. Karena muta'alliq dia sama ada isim atau fi'il. Wa syibhul jumlati laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Habis. Wa syibhul jumlati, dan bermula syibhu jumlah tu pula. Huwa ialah khabar. Az-zarfu dharaf. Dharaf madhruf. Wal jaru wal majruru, dan jar dan majrur. Jar tu amil, majrur tu ma'mul. Okey, selesai. Tu nak terang kepada syabihan bil jumlah tu ya. Kemudian yang kedua, khabar kedua. Wathani, waw istinaf. Athani mubtada. Boleh juga. Ialah khabarun ghairu mufradin. Ghairu sifat mufradin mudhaf ilaih. Khabar yang bukan mufrad. Wahuwa, dan bermula dia khabar yang bukan mufrad ni yang qasimu terbahagi ia huwa, yakni kembali kepada khabar ghairu mufrad. Ialah ila arba'ati aqsamin, kepada 4 bahagian. Ila arba'ati jar majrur aqsamin mudhaf ilaih. Apa tu? Al-awwalu, sifat bagi mubtada mahzuf. Ai al-qismul awwalu, bermula bahagian yang pertama ialah khabar al-jarru wal majrur. Jar dan majrur. Mithaluhu mithalul jari wal majruri, bermula contohnya jar dan majrur. Mithalu mubtada'hu mudhaf ilaih. Fil manzili. Fil manzili, pada perkataan manzil. Pada perkataan manzil, min ta'alluq suatu mahzuf hal manzil. Ai hal kaunil manzili, hal keadaan manzili itu ma'khuzan diambilkan dia min ai min qaulika, daripada perkataan kau Muhammadun fil manzili. Bermula Muhammad itu dalam rumah. Tu. Dalam rumah. Ataupun Al-thani ay al-qismu al-thani, bermula bahagian yang kedua khabar al-zarfu, ialah zarf. Mithaluhu mithalu thani atau mithalu zarfi, bermula contohnya zarf. Mithalu mubtada'hu mudhaf ilaih. Khabar indaka, ialah lafaz indaka. Min ay hala kauni indaka, hal keadaan indaka itu ma'khuzan diambilkan dia min ay min qaulika, daripada perkataan engkau. Salihun indaka, bermula salih itu ai mawjudun indaka, ada ia di sisi engkau. Tu. Jadi inda zarf makan ka mudhaf ilaih.
Was-sahihu, dan bermula sahih. Ni yang kita sebut tadi tu. Bila kata as-sahih, mana ada khilaf. Was-sahihu, bermula pendapat yang sahih. Ai wal qaulus sahihu. As-sahihu sifat bagi mubtada mahdhuf, ai takdirnya al-qaulu. Bermula qaul, bermula pendapat yang sahihnya, jumlah tu khabar bagi al-qaulus sahih. Annal khabara isim anna, bahwasanya khabar itu khabar anna muta'alliqu dharfi wal jari wal majruri. Khabar tu ialah apa dia? Kan? Khabarnya itu ialah mana tadi? Khabarnya itu ialah muta'allaqu dharfi wal jari wal majruri. Khabarnya ialah muta'allaq bagi dharf dan jar dan majrur. Muta'allaq dia apa dia? Mawjudun, kita takdir tadi. Zaidun mawjudun indaka. Indaka tu muta'alliqun bi mawjud. Mawjud tu muta'allaq. Jadi khabarnya siapa dia? Indaka ke mawjud? Mawjud. Itu muta'allaq. Muta'allaq bagi dharaf, muta'allaq bagi jar majrur. La, bukanlah khabar itu nafsu dharfi, bukan diri dharaf dan wal jari wal majruri, dan bukan diri jar majrur, bukan. Tu. Tapi khilaf lah. Ada yang kata diri jar majrur itu khabar. Ada yang kata tak. Muta'alliq dan muta'allaq semua tu khabar. Tu dia. Tu. Okey, nombor 1 dia tulis. Wa taqdiruhu, dan bermula takdirnya. Takdir bagi muta'allaq dia tu ialah kainun au mustaqirun. Itu kalau isim. Wa qila, dan kata qil kana aw istaqarra untuk fi'il. Ataupun thabitun, sabata, boleh berlaku dia fi'il yang umum lah. Cuma afdalnya takdirnya dengan isim. Afdalnya takdir dengan isim. Wa ala, sebab tu dia taqila tu. Qila tu fi'il. Wa ala kilat taqdiraini, dan wa in jaraina ala kilat taqdiraini, jikalau kita berlaku atas dua takdir ni, takdir sama dengan fi'il ataupun isim, fa innal khabara naw'ani, maka sesungguhnya khabar itu dua peseng, iaitu mufradun wa ghairu mufradin. Mufrad dengan bukan mufrad. Wa ghairu mufradi, dan bukan mufrad itu huwa ialah al jumlatu, ialah jumlah binawaiha, dengan dua jenis jumlah tu, iaitu al-ismiyati wal fi'liyati, yang dibangsakan kepada isim dan dibangsakan kepada fi'il. Kalau isim kainun mustaqirun, kalau fi'il kana istaqarra, contoh itu. Ataupun isim thabitun, fi'ilnya thabata, boleh juga. La ghaira, boleh berlaku. Bukan yang selain daripada yang tersebut. Habis, selesai. Kemudian kata musannif ats-tsalitsu ay al-qismu ats-tsalitsu, bermula bahagian yang ketiga. Ats-tsalitsu sifat bagi mubtada mahzuf ay khabar al-fi'lu ma'a fa'ilihi, iaitu fi'il beserta fa'ilnya, fa'il bagi fi'il. Fi'il bagi fi'il fi'il fa'il lah. Dia panggil apa? Jumlah fi'liyah. Maka dia kata wa yusamma, dan dinamakan dia kan al-fi'lu ma'a fa'ilihi tu khabar, ialah jumlatan sifat fi'liyatan, jumlah yang dibangsakan ay mansubatan ilal fi'li, yang dibangsakan jumlah itu kepada fi'il. Mithaluhu mithalul fi'li ma'a fa'ilihi, bermula contohnya fi'il beserta fa'il tu. Mithalu mubtada'hu mudhafu ilaih, khabar fahima. Lafaz fahima min ay hala kauni fahima, hal keadaan fahima itu ma'khudhan, diambilkan dia, min ay min qaulika, daripada kata engkau, Muhammadun fahima, bermula Muhammad itu telah faham ia. Jadi fahima fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi, mabniyun 'ala al-fathi. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa 'aidun ila Muhammad, fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar. Begitu. Fajumlatul fi'li wal fa'il, sebut dah. Fajumlatu, maka ni ringkaslah. Fajumlatul fi'li, maka bermula jumlah fi'il, jumlatu mubtada al-fi'li mudhafu ilaih wal fa'ili ataf al-fi'li, dan fa'il iaitu pada fahimah tu. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Khabarul mubtada'i, ialah khabar mubtada'. Khabar bagi jumlah tu al-mubtada'i mudhafu ilaih.
Jumlah fi'il fa'il itu adalah khabar bagi mubtada. Okey. Pada tempat rafa' bih. Wa huwa, dan bermula dia mubtada, khabar. Muhammadun, ialah Muhammad. Wa istinaf al-bayani. Mudahlah fi'il fa'il itu. Kerana fi'il fa'il itu boleh jadi khabar. Kalau mubtada tak boleh fi'il fa'il. Tu. Dan fa'il mesti duduk di belakang fa'il, tak boleh duduk di hadapan fi'il. Kalau duduk belakang fi'il, kalau duduk di hadapan fi'il, maka dia akan i'rab mubtada. Ar-rabi'u ay al-qismu ar-rabi'u, bermula bahagian yang keempat ialah khabar al-mubtada'u ma'a khabarihi ma'a khabaril mubtada', iaitu mubtada' khabar. Mubtada' beserta khabarnya, khabar bagi mubtada'. Wa yusamma, dan dinamakan dia kan mubtada' ma'a khabarihi tu maf'ulun bih jumlatan, sifat ismiyatan ay mansubatan ila ismi, yang dinisbahkan jumlah itu kepada isim, kepada nama. Mithaluhu, bermula contohnya, contoh al-mubtada'i ma'a khabarihi. Mithalu mubtada'hu mudhafu ilaih. Khabar, jumlah tu khabar. Abuhu qa'imun. Abu mubtada', hu mudhafu ilaih. Qa'imun khabar. Jumlah tu khabar mithalu. Bermula bapaknya. Bapak siapa? Bapak seorang lah. Qa'imun khabar. Berdiri ia. Min. Oh, bukan. Tu dia bukan ayat lagi tu. Abuhu qa'imun. Okey, mithaluhu, bermula contohnya ialah abuhu qa'imun. Okeylah, tak apa. Min ay hala kauni jumlati abuhu qa'imun, hal keadaan jumlah abuhu qa'imun itu ma'khudatan, diambilkan dia min daripada ay qaulika, kata engkau, salihun abuhu qa'imun, bermula soleh itu, bermula bapaknya soleh itu, qa'imun khabar. Khabar bagi abuhu, jumlah tu khabar bagi soleh. Jadi khabar itu khabar jumlah ismiyah. Bermula soleh itu, bapaknya bapak soleh tu, berdiri ia. Fa jumlah tu, maka bermula jumlah abuhu qa'imun tu. Jumlah tu mubtada'. Bermula jumlah abuhu qa'imun tu minal mubtada'i, daripada mubtada' ats-tsani, sifat mubtada' yang kedua. Wa khabarihi wa khabaril mubtada' ats-tsani, daripada khabar mubtada' tsani fi mahalli raf'in, pada tempat rafa' khabarul mubtada'il awwali, ialah menjadi khabar bagi mubtada' yang pertama. Khabaru tu khabar jumlah, khabar al-mubtada'i mudhafu ilaih, al-awwali sifat al-mubtada'. Jadi khabar mubtada' bagi yang pertama. Wa huwa, apa mubtada' yang pertama? Wa huwa, dan bermula dia di al-mubtada'ul awwal, ialah khabar salihun, ialah salih. Nama orang. Faidatun ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Hunaka, di sana, di mana? Di khabar tu. Jumlatun sughra wa jumlatun kubra wa jumlatun la hiya sughra wa la kubra. Ni kita dah bahas dulu dalam Hasyiah Ashmawi tu. Ni dia ambil pada kitab Mughnil Labib, iaitu jumlatun sughra, jumlah sughra, wa jumlatun kubra, jumlah kubra, dan jumlah yang bukan sughra, bukan kubra. Okey. Fal jumlatus sughra, maka bermula jumlah sughra itu. Sughra khabar sifat, jumlatu mubtada'. Hiya dhamiru faslin, ialah khabar ma waqa'at khabaran an ghairiha. Ma ialah barang yang berlakulah ia barang sebagai khabar an ghairiha, daripada selainnya, selain ma. Okey. Contoh, mithalul jumlatis sughra, bermula contoh jumlah sughra ialah qama abuhu, telah berdirilah fa'il oleh bapaknya. Qama abuhu, bapaknya bapak soleh, contoh kat atas tu, bapaknya bapak soleh. Okey. Min, okey, bukan soleh dah ni, dia ambil kataan lagi pula. Min ay hala kauni jumlati qama abuhu ma'khudatan min Muhammadun qama abuhu, daripada perkataan lafaz Muhammadun qama abuhu. Okey, Muhammadun mubtada', qama fi'ilah, abu fa'il bagi qama, hu mudhafu ilaih. Okey, jumlah qama abuhu, maka dia kata fa jumlatu qama abuhu jumlatun sughra. Tu. Maka bermula jumlah qama abuhu, perkataan qama abuhu itu ialah khabar jumlatun sughra. Sughra sifat jumlah, ialah jumlah sughra, dia kata. Kenapa? Li'anna qama abuhu, ataupun jumlah itu, jumlah qama abuhu itu khabar. Waqa'at, berlaku ia jumlah qama abuhu tu khabaran, sebagai khabar
an ghairiha, daripada selainnya, daripada selain jumlah qama abuhu. Apa dia? Jumlah. Ada apa dia yang selainnya tu? Wa huwa, dan bermula dia. Dia ghairuha tu Muhammadun, ialah Muhammad. Jumlah tak? Qama abuhu jumlah. Tapi kalau salihun qaimun, qaimun bukan jumlah. Tu. Ni jumlah tak? Jumlah. Lepas tu jumlah apa ni? Jumlah sughra. Apa jumlah sughra? Apa tu jumlah sughra? Jumlah khabar tu dia menjadi khabar kepada selainnya. Selain khabar. Selain jumlah khabar tu lah. Mana mubtada tu lah. Tu dia kata hiya ma waqa'at khabaran an ghairiha. Okay, itu jumlah sughra. Wal jumlatul kubra. Tu. Mana tadi? Okey, wal jumlatul kubra. Ni dari sudut pandang lain. Ayat sama je tapi dari sudut pandang lain. Tadi tu jumlah sughra, ni jumlah kubra pula. Wal jumlatul kubra, dan bermula jumlah yang kubra pula, khabar ma barang yang waqa'a al khabara. Bukan. Ma waqa'a al-khabaru fiha jumlatan. Gitu. Barang yang berlakulah oleh khabar padanya pada barang itu jumlah, sebagai jumlah. Okey. Tengok contoh nahwu. Ai wa mithalu jumlatil kubra. Bermula contoh jumlah kubra itu ialah Muhammadun, nahwu ai nahwu qaulika, umpama kata engkau Muhammadun, bermula Muhammad itu qama abuhu, telah berdiri oleh bapaknya yang Muhammad. Okey. Fahadha al-mithal, maka bermula contoh ini, hadha mubtada, al-mithalu badal jumlatul khabar. Kubra sifat. Ialah jumlah kubra. Sebab apa jumlah kubra pula? Muhammadun qama abuhu tu. Li'annal khabara. Kerana bahwasanya khabar itu, waqa'a fiha, berlakulah ia. Ia khabar tu fiha. Padanya, pada jumlah tu, jumlatan. Khabar tu berbentuk jumlah. Khabar tu berbentuk jumlah. Tadi jumlah sughra tu, jumlah tu menjadi khabar kepada selainnya, iaitu mubtada. Tu tilik ke situ jumlah sughra. Tilik ke situ jumlah sughra. Tilik kepada Muhammadun qama abuhu, tu jumlah kubra. Muhammadun qama abuhu tu jumlah kubra. Sebab apa? Sebab khabar dia adalah jumlah. Jumlah sughra ialah khabar dia itu khabar dia itu jumlah jumlahnya itu menjadi khabar kepada selainnya. Mana jumlahnya? Qama abuhu, dia menjadi khabar kepada Muhammad. Okey, itu jumlah sughra. Tilik pada situ jumlah sughra. Tilik pada semua ayat Muhammadun qama abuhu, tu jumlah kubra. Sebab apa pula? Sebab khabar bagi Muhammad itu jumlah, iaitu qama abuhu. Maka ayat Muhammadun qama abuhu jumlah kubra. Tu. Wa huwa, dan bermula dia jumlah tu. Ataupun khabar yang menjadi jumlah tu. Qama abuhu. Iaitu lafaz ataupun ayat qama abuhu. Berdiri ia oleh bapaknya. Li'annaha, kerana bahwasanya jumlah qama abuhu tu khabar murakkabatun, tersusun ia tu khabar li'anna min fi'lin wa fa'ilin. Daripada fi'il, ataf dan fa'il. Kena beza tu. Tadi jumlah sughra dia panggil jumlah sughra. Sebab apa jumlah sughra? Sebab jumlah tersebut menjadi khabar kepada selainnya, iaitu mubtada. Muhammadun qama abuhu menjadi jumlah kubra, tilik kepada khabarnya itu jumlah, berbentuk jumlah, bukan mufrad. Maka tu jumlah kubra. Okey. Wal jumlatul lati laysat bi sughra wala kubra, tu senang ceritanya khabar mufrad. Tu dia kata. Dan bermula jumlah yang mana bukanlah ia allati itu bi sughra, ba zaidah, sughra tu khabar laysat. Bukan sughra wala kubra, dan bukan kubra. Mithaluha. Tu wal jumlatul lati laysa mithaluha ialah contohnya. Mithalu jadi khabar bagi jumlah. Tu mudhaf ilaih, kembali pada jumlah. Ataupun kita kata gini, mithalu tu mubtada kedua, mudhaf ilaih, mahmudun fahimun tu jumlah tu khabar bagi mithalu, mithaluha mahmudun fahimun khabar bagi jumlah. Begitu.
Bermula jumlah yang bukan sughra dan kubra itu, bermula contohnya jumlah itu ialah khabar. Mahmudun, bermula mahmud itu fahimun, seorang yang faham. Jadi fahimun mufrad. Adakah khabar itu menjadi jumlah, khabar itu berbentuk jumlah, yang mana jumlah itu menjadi khabar kepada yang lain, iaitu mubtada? Tidak, sebab dia fahim bukan jumlah. Lepas tu tilik pada mahmulun fahimun, adakah khabar dia itu jumlah? Bukan juga, maka dia bukan jumlah sughra. Jumlah kubra, kan? Maka dia pun kata wal jumlatu lati laysat bisughra wala kubra. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal khabara, bahwasanya khabar isim anna, idza kana syarat dan jawab jadi khabar anna. Idza kana, jikalau adalah ia khabar itu khabar kana, jumlatan, jumlah, fala budda lahu min rabitin, maka tak dapat tidak baginya, bagi khabar tu, min rabitin, daripada pengikat sifat yarbituhu, yang mengikatlah ia rabit hu, akan dia akan khabar tu bil mubtada'i, dengan mubtada. Mestilah kalau dia tu jumlah, kalau khabar nak kata khabar tu kalau jumlah, sama ada jumlah fi'liyah ke ismiyah ke, mestilah ada rabit. Rabit itu berbentuk, saya dia akan sebutlah, rabit itu sama ada berbentuk dhamir ataupun sebagainya. Mesti ada pengikat antara khabar, ada kaitan antara khabar dengan mubtada. Kalau khabar, kalau khabar itu khabar jumlah, maka wahwa, dan bermula dia rabit, yarbituhu bil mubtada tu khabar, imma dhamiru, sama ada dhamir. Qama salihun, qama abuhu, hu kembali kepada salih. Salihun qama abuhu, jumlah fi'liyah, hu kembali kepada salih. Awil isyaratu, ataupun isyarat ilal mubtada'i, kepada mubtada'. Ni kena isim isyarat. Contoh tu dia tulis ke bawah tu, mithalul dhamirir rabiti, bermula contoh dhamir yang menjadi pengikat ialah contoh Zaidun qaimun abuhu. Boleh juga tu qaimun tu. Qaimun tu isim fa'il, beramal seperti fi'il. Bermula Zaid itu ialah orang yang berdiri oleh bapaknya, nya Zaid. Jadi nya tu nya Zaid. Jadi ada kaitan lafaz abuhu tu. Tu cuma jadi ginilah pula. Zaidun qaimun abuhu tu, kalau ikutkan Zaidun qaima abuhu lah, sebab dia nak buat jumlah dia nak buat jumlah. Kalau qaimun tu jadi khabar dah tu. Zaidun qaimun. Qaimun tu khabar, abu tu fa'il, hu tu mudhafu ilaih. Zaidun qaimun abuhu. Sebab dia kata tadi nak bincang berkaitan dengan khabar apabila dia jumlah. Sebab qaimun abuhu, qaimun tu i'rab khabar dah tu. Abu tu fa'il, hu tu mudhafu ilaih. Beza kalau dia buat Zaidun qama abuhu. Tu lain kan, tu jumlah. Wal muallimu fadluhu kabirun, itu jumlah ismiyah. La'alla sawab ni. Rasa-rasa dia nak buat qama ni, dia terlebih jadi hamzah. Sebab kalau qaimun tu i'rab khabar dah, bukan i'rab fa'il dah. Fi'il fa'il bukan. Dia nak bagi contoh macam atas tu, salihun qama abuhu. Wal muallimu, dan bermula orang yang mengajar itu fadluhu kabirun, bermula kelebihannya orang mengajar tu kabirun besar. Fadlu mubtada yang kedua, hu mudhaf ilaih, kabirun tu khabar, jumlah tu khabar muallim. Sebab apa? Sebab ada hu dhamir. Wa qad yakunu mustatiran, dan kadang-kadang adalah dhamir itu mustatir. Nahwu contoh at-talibu yadrusu, bermula pelajar itu belajar ia kembali pada pelajar. Ada kaitan lah. Wa mithalul isyarati ilaihi ilal mubtada, dan bermula contoh isyarat kepada mubtada, wa libasut taqwa dzalika khair. Wa libasut taqwa, dan wa libasut taqwa, dan pakaian orang bertakwa itu dzalika khairun, bermula demikian itu, demikian libasut taqwa khairun. Itulah yang baik. Idza quddira dzalika mubtada, idza quddira, apabila ditakdirkan, dzalika demikian dzalika itu mubtada'an tsaniyan, sebagai mubtada yang kedua. Walibasu mubtada pertama, at-taqwa mudhafu ilaih, dzalika mubtada kedua, khairun khabar bagi dzalika, jumlah tu khabar libasu. Dzalika kembali pada mana? Libasut taqwa. Tu isyarat.
Wa ghairu dzalika. Ada banyak lagi tapi dia sebut sikit jelah. Dia kata wa ghairu dzalika, dan selain demikian tersebut itu mimma, daripada barang, huwa bermula dia barang, khabar mazkurun tersebut fil mutawwalati, dalam kitab-kitab mutawwalat. Kitab-kitab yang panjang. Wih, sejam 14 minit dah. Wah. Tu. Kemudian dia buat peta sendiri, kemudian as'ilah ma taqaddama, kemudian tamrin. Wallahu a'lam.